Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu tak tuan-tuan, ada beza di antara binatang atau secara lebih spesifik anjing yang alim dengan anjing yang jahil. Anjing yang alim memberi kesan kepada halal dan juga haramnya buruan mereka. Itu intro yang saya nak bagi pada pagi ni. Dan alhamdulillah pagi ni kita bertemu lagi. Dan seperti yang saya janjikan, insya-Allah sepanjang Ramadan saya akan cuba buat ringkasan apa isi kandungan setiap juzuk Al-Quran. Dan hari ni hari yang ke-6 Ramadan, dan insya-Allah kita akan sebut secara ringkas apa isi kandungan juzuk 6 dalam Al-Quran. Dan juzuk 6 ni dia mengandungi dua surah, iaitu bahagian hujung surah An-Nisa dan juga sebahagian besar surah Al-Ma'idah. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-148 awal surah, la yuhibballahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Allah Ta'ala tak suka sebenarnya kalau kita terang-terang cerita buruk mengenai orang, kecuali apabila kita dizalimi. Maksudnya bila kita dizalimi, kita dibenarkan oleh Allah untuk mencerita keburukan orang yang menzalimi kita untuk kita dapat keadilan. Tetapi bukan dalam Facebook, bukan secara umum, tetapi kepada autoriti yang berwajib yang boleh memberi kesan. Kemudian dalam surah An-Nisa ini juga ayat 157, 158, ini Allah Ta'ala cerita mengenai Isa alaihissalam, bagaimana baginda tidak dibunuh ataupun tidak disalib, sebelum baginda diangkat ke langit. Dan terakhir ayat yang ke-176 surah An-Nisa ayat terakhir, ini cerita mengenai faraid. Hukum faraid di sini hukum kalalah. Hukum kalalah maksud siapa yang meninggal dunia, tidak ada ibu bapa, tidak ada anak-anak jenis yang tak berkahwin. Jadi ke mana harta dia pergi? Okey, kemudian surah Al-Ma'idah. Dinamakan Al-Ma'idah hidangan sebab ini antara mukjizat Nabi Isa alaihissalam di akhir surah nanti. Besok kita akan bincang tu. Bagaimana Allah Ta'ala menurunkan hidangan daripada langit kepada Bani Israel selepas mereka meminta kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan surah Al-Ma'idah ni dalam sebuah riwayat mengatakan, katanya Sayyidina Umar kata apa? Ajarkan kepada lelaki-lelakimu surah Al-Ma'idah dan kepada perempuan-perempuan kamu surah An-Nur. Ada hikmah dia. Sebab apa? Surah Al-Ma'idah mengandungi banyak hukum yang relevan dengan orang lelaki. Seperti pada ayat pertama, ayat kedua, Allah Ta'ala suruh menyempurnakan sumpah dan juga janji, jangan aniaya orang dan sebagainya. Dan antara kebanggaan kita umat Islam adalah ayat ketiga surah Al-Ma'idah. Ayat ni panjang. Di awal ni cerita mengenai makanan yang haram kepada umat Islam. Tapi di bahagian hujungnya Allah Ta'ala turunkan ayat. Allah kata, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, sampai habis ayat. Dan ayat-ayat ni cerita dia pada hari itu Allah Ta'ala sempurnakan agama kita. Dan ayat ni turun bila? Turun semasa Rasulullah berada di Padang Arafah tahun ke-10 Hijri. Dan dengan turunnya ayat ni, Islam sempurna, tidak boleh dikurang ataupun ditokok tambah isi kandungannya. Dan ini menjadi kebanggaan kepada kita umat Islam. Sebab Allah Ta'ala sendiri bagi pengiktirafan Islam agama yang dia redha. Dan Islam adalah agama yang sempurna berbanding agama-agama lain tak sempurna. Dia sesuai hanya ikut zaman mereka. Seterusnya ayat yang keempat. Ayat ni yang saya sebut di awal tadi. Ada beza di antara haiwan yang dilatih. Kenapa ayat keempat ni cerita mengenai buruan haiwan yang kita latih. Maksud kalau kita latih anjing ataupun apa-apa binatang buas untuk berburu, selepas mereka ni tahu teknik berburu, dan bila kita lepaskan, Allah Ta'ala sebut wadhkuru smallahi alaih, sebut nama Allah ketika kamu melepaskan haiwan tu, lalu buruan yang ditangkap oleh haiwan itu halal untuk dimakan. Tetapi kalau sekiranya haiwan yang tidak dilatih, walaupun dia meniru kawan dia untuk berburu dengan teknik yang kita ajar, tetapi tidak halal, haram, sebab dia tidak latih dengan ilmu. Ini panjang cerita dia ni. Kemudian ayat kelima ini cerita mengenai makanan dan juga perkahwinan dengan ahli kitab dibenarkan. Ini cerita dia. Kalau kita nak tahu kat mana dalam Quran, ayat kelima. Ayat keenam, ini cerita pasal wuduk. Ini rukun wuduk disebut dalam ayat ni. Tuan-tuan berujuk sendiri kalau nak tahu perincian mengenai ayat berkaitan wuduk, cara wuduk mengenai Al-Quran sebut, rujuklah kepada ayat yang ke-6. Ayat yang ke-8, ini pun antara kebanggaan umat Islam ni. Catat ayat ni tuan-tuan.
surah Al-Maidah ayat yang ke-8. Dan dia seiring sama dengan surah An-Nisa ayat yang ke-135. Ini cerita bukti Allah Ta'ala suruh berlaku adil. Dan jangan kebencian kita kepada satu pihak menyebabkan kita tidak berlaku adil. Ayat ke-8. Dan ayat ni saya kira sangat sesuai kepada semualah. Lebih lagi orang yang minat berpolitik. Kenapa dalam politik tu kadang-kadang asal sahaja cakap itu datang daripada bukan pihak yang kita suka, kita tentang habis-habisan. Dan ini tidak sesuai dengan roh Islam berdasarkan ayat yang ke-8. Seterusnya tuan-tuan, ayat 12. Kalau kita kata 12 sampailah kepada, saya boleh katakan ayat 12 sampai ayat yang ke-26. Ini cerita berkaitan dengan Bani Israel dengan Nabi Isa. Contohnya ayat yang ke-12, Allah Ta'ala cerita Nabi Musa alaihissalam melantik 12 naqib ataupun ketua daripada Bani Israel berdasarkan 12 suku Bani Israel ini untuk memudahkan pengurusan baginda. Dan kita tengok juga ini antara kisah sedih Nabi Musa alaihissalam daripada ayat 20 sampai 26. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam mengarahkan Bani Israel untuk memasuki Palestin. Tetapi 10 suku yang diwakili oleh 10 ketua suku Bani Israel telah mengambil keputusan untuk tidak masuk. Tak masuk tu satu hal, tapi yang menyedihkan mereka biadab kepada Nabi Musa pada ayat yang ke-24. Dia kata apa? Dia kata fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah kamu wahai Musa berperang dengan Tuhan kamu Allah tu, kami duduk di sini sahaja. Dan ternyata sikap ini sangat biadab dan berbeza dengan sikap para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi ketika perang Badar, Rasulullah bertanya kepada sahabat Nabi dalam kalangan orang Ansar, sanggupkah mereka meneruskan perjalanan dan berjuang dalam medan Badar? Lepas tu katanya wakil Ansar, kami tak akan ikut perangai Bani Israel. Kalau Bani Israel kata, mu dengan Tuhan kamu pergi berperang, kami tunggu di sini. Kami akan kata apa? Katanya sahabat, pergilah kamu ya Rasulullah berperang dengan Tuhanmu, kami akan ikut sekali. Ini pujian Allah kepada para sahabat. Seterusnya ayat yang ke-27 sampai 31. Ini kisah pembunuhan pertama yang berlaku dalam sejarah manusia, itu pembunuhan dua anak Adam. Yang biasa kita dengar disebut Qabil dan juga Habil. Cuma tuan-tuan jangan terkejut kalau saya beritahu, ayat 27 ni tidak dinyatakan siapa nama dua anak Adam itu. Disebut cuma watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Bacakan kepada mereka kisah dua anak Adam. Dan dia tersebut Qabil Habil. Dan kesimpulan nama Qabil dan juga Habil itu tergolong daripada riwayat Israiliyat. Tetapi Israiliyat yang kategori ketiga yang tidak diketahui kesahihan dia. Kemudian ayat yang ke-33 ini hukuman berkaitan dengan hirabah ataupun orang yang memerangi Allah dan juga Rasulullah ataupun kegiatan lanun. Macam contoh itu lanun di Lahad Datu. Jadi apa hukuman dia? Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-33 hukuman yang sangat keras. Kemudian ayat 35 Allah Ta'ala suruh kita bertawassul, maksud menggunakan sesuatu sebagai wasilah perantara ibadat kita. Ini tawassul dengan amal soleh lah. Dan seterusnya ayat hudud, ayat 38. Ini cerita mengenai hudud. Pencuri lelaki dan juga perempuan tangannya dipotong. Ini kita boleh tengok pada ayat yang ke-38. Seterusnya daripada ayat yang ke-41 sampai 50 ni memang ini pun cerita berkaitan dengan Bani Israel, bagaimana mereka telah diberikan kitab Taurat. Dan dalam ayat-ayat ni Allah Ta'ala ulang 3 kali. Allah kata وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah golongan yang kafir. Ayat 44. Hujung ayat 45 ulang lagi. Tapi diulang وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Dan yang terakhir ayat 47 وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dia ulang kafir. Siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka itu adalah orang yang kafir, zalim dan juga fasik. Dan kalau kita tengok konteks ayat ni, ia sebenarnya ditujukan kepada Bani Israel. Panjang cerita dia tu. Seterusnya, saya share yang penting-penting sahaja. Ayat 54. Ayat 54 ni Allah Ta'ala bila turun ayat ni pada zaman Nabi, Allah Ta'ala dah beritahu satu hari nanti akan ada segelintir atau segolongan umat Islam yang murtad. Dan bila golongan itu murtad meninggalkan agama,
akan ada satu kaum, satu kumpulan lain yang dibawa oleh Allah dan mereka mempunyai 6 ciri. Dan bila ayat ni turun, sahabat tanya siapa golongan ganti yang datang tu? Dikatakan adalah kaum Abu Musa Asy'ari daripada Yaman. Dan Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni ada 6 sifat mereka. Saya tak nak hurai, tuan-tuan boleh rujuk sendirilah. Dan ternyata apa Nabi sebut itu betul berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Umat Islam ada segelintirnya mulai meninggalkan Islam. Lalu Allah Ta'ala ganti kewujudan mereka dengan kumpulan-kumpulan yang lain. Lagi ayat 67 Allah Ta'ala mengarahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya menyampaikan risalah. Dan Nabi tidak boleh menyembunyikan risalah Islam. Kemudian kalau kita tengok ayat yang ke-72 sampai akhir juzuk yang ke-6 ini, Allah Ta'ala cerita celaan-celaan kepada ahli kitab, terutama sekali Nasrani. Antara contohnya ayat 78 dan juga 79 ni Allah Ta'ala cerita bagaimana segelintir Bani Israel dilaknat oleh Nabi Isa dan juga Nabi Daud kerana mereka tidak mencegah benda mungkar yang saling mereka lakukan. Itulah tuan-tuan berkurang isi kandungan juzuk 6. Mudah-mudahan perkongsian ini akan memberi semangat kepada kita untuk tadabbur juzuk 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.